قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ihsan itu syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir karangan Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Perbincangan kita berkenaan dengan ihsan. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan ihsan serba sedikit. Pada malam ini sambung. Kata Syekh, dan ihsan ini baik bawah sekali. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Jadi dia bagi tahu pada kita, ihsan ini adalah syarat kepada kesempurnaan Islam. Bukan bermakna kalau tak ada ihsan, maka tak sah Islam kita. Islam kita sah dah bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, maka sahlah Islam kita. Bila kita beramal, kita semayang, kita puasa, kita berzakat, kita menunaikan haji, dengan adanya kalimah syahadah tadi, begitu juga dengan kita menyempurnakan syarat dan rukun, maka sahlah agama Islam. Tapi dia kata tak sempurna agama Islam tu dengan sebab tidak ada ihsan. Jadi nak kena ada ihsan, barulah sempurnanya syahadah dan juga amal ibadat ketaatan Islam yang kita buat. Kalau kita contohkan macam dalam mazhab kita dengan mazhab Hanafi, dari sudut niat. Kalau mazhab kita, bila kita berwuduk, maka niat tu salah satu daripada rukun. Maknanya kalau kita ambil wuduk ataupun kita mandi janabah, kalau tak ada niat ketika kita berwuduk, maka tak sah wuduk kita. Tapi dalam mazhab Hanafi, niat tu sebagai satu kesempurnaan saja. Maknanya kalau tak ada niat pun sah wuduk. Begitu juga dengan mandi janabah dalam mazhab Hanafi, tak niat pun tak apa. Tapi kalau niat comel. Wuduk tak ada niat pun tak apa. Tapi kalau ada niat, cantiklah ibadat wuduk yang kita ambil tu. Itu beza kita dengan mazhab Hanafi. Beza pada menghuraikan hadis yang sama. Hadisnya hadis Umar itulah. Hadis Umar bin Khattab tu yang satu itulah yang disebut dalam kitab Arba'in hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Adapun mazhab kita Syafi'i ambil innama sihhatul a'mal. Hanya sah amal itu dengan niat. Itu mazhab kita Syafi'i. Maknanya kalau tak ada niat, tak sah amal. Sebab amal tu terhenti hanya dengan niat.
Itu cara mazhab kita faham daripada nas yang sama, daripada dalil yang sama. Mazhab Hanafi, cara dia faham hadis tu, dia kata innama kamalul a'mal. Hanya sempurna amal tu dengan niat. Maknanya kalau tak ada, tak apa. Cuma tak sempurna. Supaya makan nasi, tak ada sambar lah. Gitulah ibarat dia. Sempurna dah. Boleh dah kalau nak makan nasi. Cuma berasa tak lengkap lah kalau tak ada sambar belacan. Dah. Orang KL kena ada sambar belacan dengan mentimun lah. Baru lengkap. Kalau orang Sabah, kena ada sup. Makanlah apa pun kena ada sup. Nasi goreng kau apa kau tak kira dia kena ada sup satu. Tu setiap orang Sabah tak payah minta sup kosong. Dia orang mari lalu. Tuan-tuan biasa duduk Sabah tahu lah. Perangai orang Sabah jenis kena ada sup. Sup kosong tu. Maknanya kalau tak ada sup, boleh tak makan mi goreng? Boleh dah. Sedap dah. Tapi sempurna dia kena ada sup. Tu masing-masing lah. Cuma nak sebut contoh. Ihsan ni gitu. Semayang dah. Akidah ada. Maknanya semayang kita sah lah bila dibina di atas akidah yang sahih dah. Lepas tu semayang tu pula sempurna syarat dan rukun dah. Fiqh kata sah lah. Tapi kalau tak ada ihsan, tak sempurna. Nak kena ada ihsan, barulah nampak comel semayang tersebut. Apa ihsan dia nak cerita ni? Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat. Tidak mengerjakan ibadat tu, tidak mengerjakan dengan elok. Dengan situ tu ta'alluq dengan mengerjakan. Maknanya tidak mengerjakan dengan elok ibadat tu. Dengan yang kedua tu dipanggil taswir. Dia nak gambarkan macam mana surah dia, rupa amal ibadat ataupun pekerjaan ibadat yang tidak elok tu. Macam mana rupa dia? Maka dia kata dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun. Itu satu dari sudut Islam. Bila tak cukup syarat dan rukun, tak elok lah amal ibadat tu. Islam kata tak sah lah amal ibadat tu. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i tadi, mandi kalau tak ada niat, maknanya tak sah. Kena mandi semula. Walaupun mu mandi tadi tu habis satu kolah dah air. Tapi sebab tak ada niat, maka tak sah pada mazhab kita Syafi'i. Begitulah wuduk pun. Kalau tak ada rukun yang kita panggil niat, rukun qalbi tu, maka tak sahlah wuduk kita tadi. Baik. Tu dari sudut Islam dia. Tak elok kalau tak ada syarat dan rukun. Dan tidak ada ikhlas. Yang ni pandang pada ihsan lah. Pada satu lagi rukun agama kita iaitu ihsan. Kita beribadat. Ada syarat, ada rukun. Bina atas akidah yang sahihah dah. Tapi tidak ada ikhlas. Contoh dia bagi tu. Maka tak sempurnalah amal ibadat ketaatan yang kita buat. Gitu. Itu salah satu daripada contoh. Apa itu ikhlas? Ikhlas ni adalah pati yang dibersihkan. Mudahnya gitu. Kalau kita guna kataan khalasa. Orang Arab guna khalasa ni, dia kata khalastul asala. Maknanya kami menapis madu tadi sehinggalah hasil daripadanya ialah madu yang tidak ada lagi sampah sarap. Bila kita ambil madu daripada pokok ataupun daripada sarang yang ada di pokok tu kan,
ataupun ada di mana-mana, mesti dia bercampur dengan sampah-sampah dia dulu. Jadi bila kita saring dia, bila kita tapih dia, hasil daripada selepas kita tapih saring tu, maka bersih tu dia panggil safi. Tu madu yang safi. Ada produk yang nama dia safi. Itu maknanya dia bersih tu. Bersih. Air yang disuling tu air yang safi. Ma' safi. Orang Arab guna. Ma' safi. Air yang bersih. Maknanya air itu telah ditapis. Kalau air itu mari daripada perigi, daripada air dalam tanah sekalipun. Bila dia ditapis, dia panggil ma' safi. Ma' air yang dibersihkan. Dia dah lalu satu proses penyaringan, penyulingan tu dipanggil proses tasfiyah. Dipanggil. Kalimah tasfiyah ni, kalau orang duduk dalam usrah, dalam tamrin, gerakan Islam biasa dengar kalimah tasfiyah ni. Dia panggil proses menapis. Orang yang betul-betul jujur dalam gerakan Islam. Orang yang macam mana? Orang yang hanya mencari redha Tuhan je dalam perjuangan. Bukan kerana nak pada jawatan, bukan kerana nak pada nama, bukan nak apa-apalah. Orang tak bagi pun tak apa. Dia tetap duduk dalam kerja agama Islam ni. Buat kerja Islam juga. Walaupun dia tak diberi jawatan pun. Orang-orang yang macam ni biasa dilalukan dengan jawatan, dilalukan dengan gelaran. Ada yang jatuh, ada yang gugur. Ujung-ujung tu, orang yang betul-betul jujur. Itu dipanggil proses tasfiyah dipanggil. Ni proses tasfiyah ni lah melahirkan pati yang dibersihkan. Pati yang dibersihkan itulah kita panggil ikhlas. Tak ada tujuan lain kita beribadat kecuali kerana Allah. Hatta kerana syurga. Hatta tidak kerana neraka kita tinggal sesuatu perintah Allah Ta'ala yang suruh kita tinggal. Maknanya buat pun kerana Allah, tinggal pun kerana Allah. Bukan kerana takut pada neraka, bukan kerana nak pada syurga, bukan kerana nak pada pahala, takut kepada janji seksa dosa dan sebagainya. Tidak. Tapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Cuma ikhlas ulama bagilah pula tahap dia. Tadi tu tahap tinggi. Adapun kalau kita orang awam ni beribadat, mari masjid, mari surah ni, nak tahu juga kita pahala sebanyak mana mari surah ni. Banyak pahala setiap langkah Allah Ta'ala hapuskan 10 kejahatan, angkat 10 darajat. Mun sembahyang Jumaat boleh 25 ataupun 27 ikut riwayat. Nak juga tahu, kita pun baca hadis-hadis gitu, tahulah pahala-pahala yang Allah Ta'ala sediakan pada kita. Maka kita naklah pada pahala tu. Boleh dah pada kita orang awam. Sebab apa? Pahala tu salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala janji. Syurga adalah salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala janji. Dia sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka tu syurga. Siapa yang berjanji ni? Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berjanji nak bagi syurga, nak bagi pahala, kita naklah pahala dan syurga tu. Bila Allah Ta'ala ancam kalau tak beramal soleh, tak buat ibadat pada dia, tak taat pada dia, maka dijanjikan dengan dosa dan neraka. Tak naklah kita pada neraka, tak naklah kita pada dosa. Maka kita pun buatlah kerana takut pada neraka dan dosa. Buat kerana nak syurga dan pahala. Tak podah pada kita orang awam. Tapi kalau nak sebut dari sudut dari sudut ayat kita beribadat tu, ibadat kita tu kerana syurga Allah Ta'ala. Dia ada takdir mudhaf lagi tengah tu. Bukan kerana Allah dak, bukan kerana Allah semata-mata tidak. Dia ada tengah-tengah tu kerana syurga Allah. Ada lagi tengah tu.
Dia tak nak gitu bagi orang tinggi. Dia nak murni lagi. Dia nak tulen lagi. Kerana apa ni beribadat pada Allah? Tak ada dah tengah-tengah tu pahala yang Allah Ta'ala janji, syurga yang Allah Ta'ala janji, tinggal mencuri, tinggal merompak dan sebagainya. Tidak kerana dosa ataupun kerana neraka Allah. Tidak. Tapi kerana Allah. Itu tinggilah. Mari semayang ni kerana Allah. Bukan sebab nak pada pahala. Dia bagi pahala. Kau tak bagi pahala kau, kita kena semayang. Sebab kita ni hamba. Bila nama hamba, tak bayar gaji pun kita hamba. Kalau kita kerana nak syurga baru semayang, supaya kita kerja dengan kerajaan. Ada gaji ni, aku kerja ni. Kalau tak ada gaji, aku tak kerja. Tu ibadat ahli perniagaan dia panggil. Ahli perniagaan dia nak dikira. Dia kira, aku buat gini ni dapat apa? Aku sedekah RM1 ni, berapa aku dapat? RM10 digandakan 10. Tu cara orang berniaga gitu. Dia bagi Dia bagi RM10, aku dapat untung berapa? Mu dapatlah untung atas RM10 tu, mu dapatlah RM5. RM15 pulangan. RM5 tu bersih tu. Tu ibadat orang berniaga. Maknanya ada lagi lah yang kotor. Maknanya kena tapis lagi. Biar betul-betul ikhlas. Tak ada tujuan lain ibadat kecuali mencari Allah Ta'ala. Kerana junjung perintah. Kerana aku hamba sebab mu Tuhan. Tu yang perkataan Rabi'atul Adawiyah sebut tu. Ma'abadtuka khawfan min narik. Wala abadtuka tam'an fi jannatik. Aku beribadat padamu bukan kerana aku takut pada neraka. Dan tidak juga kerana aku tamak nak pada syurga. Walakin abadtuka lidhatika. Tapi aku beribadat padamu tu kerana zatmu yang layak untuk diibadati. Sebab kalau neraka, Allah Ta'ala nak jadikan neraka tu sebagai syurga, boleh. Allah Ta'ala nak jadikan syurga neraka sebagai syurga, syurga sebagai neraka, boleh. Sebab apa? Api bukan zat dia tu sendiri membakar. Yang menjadikan dia terbakar bila kita masuk dalam api, Allah Ta'ala lah. Sebab ada dah api yang tak membakar Nabi Allah Ibrahim. Tak terbakar kan? Masuk duduk dalam api besar api tu. Sehingga ulama sirah cerita lalu burung atas tu hanguh. Tinggi dah burung terbang ni. Tapi lalu ke atas hanguh burung tu. Tapi Nabi Allah Ibrahim masuk duduk dalam tu aman damai. Padahal zahir azab. Zahir seksa. Tapi duduk dalam tu tenang. Molek-molek. Aman damai. Senyum je keluar daripada tu. Bawa diri. Kalau gitu dah mu tak nak terima apa yang aku bawa daripada Allah Ta'ala, maka aku bawa diri pergi pada Allah Ta'ala lah gitu. Keluar daripada api tu tak ada terbakar walau seurat bulu roma pun. Sebab yang menjadikan api tu membakar ialah Allah Ta'ala. Bukan api tu sendiri yang membakar. Maka begitulah juga neraka. Jadi, kata Rabi'atul Adawiyah, aku beribadat bukan kerana takut pada neraka. Sebab mu boleh ubah. Dan neraka tu membakar, tak membakar. Sebab tu aku beribadat pada mu kerana mu lah. Mu Tuhan, aku hamba. Mu bayar ke tak bayar, aku tetap kena beribadat padamu. Sebab apa? Kalau mu tak bayar sekalipun, aku tak beribadat, aku kena murka, kena marah. Sebab aku hamba. Mu Tuhan. Mu boleh tarik daripada aku apa-apa saja. Nak tarik nikmat, nak tarik itu, nak tarik ini. Mu boleh buat apa-apa saja atas diri aku. Sebab aku hamba. Kalau katakan hamba hamba sama-sama manusia ni. Berjanji katakanlah. Mu akan bebas dalam tempoh 5 tahun. Tapi kalau mu tak buat tugas-tugas mu, aku tambah jadi 10 tahun. Boleh sebab mu Tuhan. Aku hamba. Kena turut .
Begitulah ibaratnya orang tinggi dalam beribadat pada Allah Ta'ala, tak nak bercampur dengan apa-apa pun dalam niat dia beribadat. Cuma saya sebut tadi, bagi kita orang awam tak apa dah. Dengan syurga pun tak apalah. Sebab apa? Allah Ta'ala janji. Yang tak naknya jadi punahnya bila buat amal ibadat kerana makhluk. Kerana manusia juga. Ataupun kerana nama. Kerana orang nak bagi tu ini pada kita. Manusia juga yang nak bagi tu. Maka pada masa tu tak ikhlas lah kita. Dia panggil riya. Kerana jawatan. Kita berkawan dengan si A kerana jawatan. Kita berkawan dengan si A kerana duit yang ada pada dia. Selagi mana ada duit, kita kawan dengan dia. Tak ada duit, kita tinggal dia. Selama ada jawatan dengan dia. Selama ada jawatan. Selagi ada jawatan, kita berkawan dengan dia. Tak ada jawatan, pakat tinggal belakang. Gitu dunia. Geng-geng apa, set-set menteri besar ni kan. Orang yang ada projek-projek, nak sangat berkawan dengan menteri besar ni. Sebab apa? Dia yang meluluskan. Tu selama mana dia ada jawatan. Cuba kadang waktu dia ada jawatan, kemudian tiba-tiba hilang jawatan. Tak ada lah orang nak berkawan dengan dia. Senyap sunyi. Walaupun dia tak mati lagi. Tak ada lah cerita dia. Tak ada lah orang pergi temu dengan dia. Kalau gitulah persahabatan kita, tak ikhlas. Kalau kerana harta kita, sahabat kita mari ramai sebab harta kita. Harta tak kekal dengan kita. Bila kita tak ada harta, adakah mu tak nak berkawan dengan aku? Kalau dia kata dia nak berkawan juga, ni kawan sejati. Kalau kata tak ada harta, tak nak berkawan, tu yang berkawan kerana harta. Begitulah kerana jawatan. Adakah kita beribadat pada Allah Ta'ala kerana syurga? Lepas tu kalau tak ada syurga, tak nak ibadat? Tak, kena ibadat juga. Gitu. Tak ada syurga. Allah Ta'ala tak buat pun syurga pada kita. Tak buat pahala pun. Dia suruh ya kita semayang. Adakah terhenti kita daripada beribadat? Tak, kena ibadat juga. Sebab kita hamba dia Tuhan. Walau dia tak janji apa-apa pun pada kita di akhirat, kena ibadat juga. Tu ikhlas tinggi. Ngaji ihsan ni nak pergi kepada tahap yang tinggi tu lah. Tak nak duduk dengan apa? Dengan tahu ada pahala baru buat. Tak ada pahala, tak buat. Ataupun tak ada janji dosa, maka kita pun tak buat. Tak tinggal perbuatan-perbuatan tersebut. Tu dia panggil ibadat tahap kanak-kanak gitu. Zaman kanak-kanak gitu kan. Mak suruh pergi kedai. Ada upah. Ada upah. Dulu 20 sen cukup dah. Sekarang di 20 sen kadang-kadang boleh sebutir ya gula-gula. Yang murah sikit sebutir 10 sen. Bolehlah 20 sen. Kalau dulu 30 sen boleh mami lah dia. Boleh mami dah. 50 sen boleh Maggi dah dulu. Sekarang ni Maggi harga berapa? Tak ingatlah harga boykot dah. Boykot sementara dipanggil. Tu pun dia duk iklan sedap-sedap macam-macam duk iklan dalam TV. KFC ada produk barunya dia buat keluar. Dia nak gugat iman. Tu. Dalam makan pun gugat iman juga tu. Mulalah musim orang boykot ni lah dia keluar. Ni menu baru ada di KFC ni. Orang yang lemah iman pergi berata lah. Pandai juga dia berniaga. Cuma nak sebutnya zaman kanak-kanak gitu lah. Suruh pergi beli gula. Ada upah bahagian kita 10 sen, 20 sen. Suruh itu, suruh ni. Takkanlah sampai tua pun begitu. Sebab tu bila kita dah tua, kita dengan mak ayah kita sendiri pun dah ada kerjaya, dah ada kehidupan dah. Mak ayah mari ataupun kita bawa mak ayah pergi mana-mana berjalan adik-beradik kita, sewa katakanlah homestay. Mak ayah nak tolong bayar juga. Kita ambil ke dah? Tak ambil dah. Tak payahlah mak, nak buat apa? Simpan je. Mak guna, himpun, bawa pergi umrah. Kita ambil lagi? Tak ambil dah. Sebab apa? Besar dah. Sebab kita dah ada sendiri dah. Kita boleh berdiri sendiri dah. Tak perlu dah pada pemberian macam tu. Kita besar sikit tak nak dah. Malu ambil duit mak lagi. Malu ambil duit ayah lagi. Padahal kita tahu ayah kita ada pencen, ada duit dia. Tapi bila dia nak Allah, tak tergamak kita nak ambil. Tak tergamak tu. Mari tak tergamak tu, maknanya tak tergamak lah aku dengan Allah Ta'ala.
nak semayang kerana nak pada syurga, nak pada pahala, tu orang tinggi. Sebab apa tak teramak? Banyak sangat dah nikmat dia beri pada kita ni. Boleh duduk diri semayang tu pun, berapa banyak nikmat tu yang ada tu. Cuba terang bilang lah. Suruh saintis bilang ataupun doktor bilang. Nak boleh kita duduk diri tu. Berapa banyak otot yang tolak kita untuk bangkit berdiri. Kena tanya cikgu sains, dia tahu. Kita ni orang agama tak erti. Cuma boleh sebut gitu. Daripada duduk, nak bangun berdiri. Berapa banyak otot yang perlu untuk kita berdiri. Itu saya balik 2 hari. Balik 2 hari sebab bonda tak sihat. Sakit belakang. Pergi ke hospital kerajaan lama. Bertangguh, tarikh pun tak ada lagi. Buat pergi ke hospital pakar. Pakar adik-beradik. Cuma nak sebut ceritanya ialah, bila x-ray, tengok belakang, tulang belakang tu doktor sebut lah. Dia tunjuk nombor ni. Dia ni ada nombor ni, tulang-tulang ada nombor punya. Ada nombor dia. Ada 2-3 tulang belakang tu kemik. Kemik. Jadi dia kata, kalau nak buat, kita boleh buat segera. Buat macam mana doktor? Dia kata, kena operate ke? Tak, dia kata. Sekarang ni ada kaedah, dia injek. Injek di tulang belakang yang kemik itu, kita masukkan macam balon. Dia kata, kita buka balik. Bila kita buka balik, kita masukkan balon, lepas tu kita masukkan simen dalam tu. Bijaknya teknologi sekarang ni. Cuma agak kos 26K. Tak apa, pakak adik-beradik. 2-3 beradik kita ni, pakak. Sebab apa? Nak suruh boleh bangun. Tuan-tuan bayangkan, tak boleh bangun jalan. Bangun bertongkat ni, nak bergerak ni. Aduh, sakit. Tu nikmat tulang belakang tu. Besar dah nikmat tu. Kalau tak ada 3, tu 3 baru tak ada. Tak boleh bangun berdiri dah. Nak bangun berdiri pun kena bangun sekejap berhenti. Tak boleh ni kita nak tolong angkat ni tak boleh. Sebab apa? Kita yang angkat ni kita tak rasa dia sakit. Dia kena angkat sendiri. Dia angkat sikit, dia rasa sakit, dia berhenti. Lepas tu dia angkat pula. Nak semayang susah, nak ke tandas susah. Tu. Sikit nikmat yang Allah Ta'ala tarik daripada kita. Pas kita daripada duduk bawah ni nak bangun berdiri, berapa benda yang duk berlaku dalam tubuh kita tu. Nikmat tu tak ada siapa boleh bagi. Lepas tu bila dah buat, selesai, habis 26K tu contoh tuan-tuan. Sekarang ni bukan boleh berjalan macam biasa lagi pun. Bertongkat lagi. Tu yang kita boleh cuba ikhtiar buat tu tak sesempurna apa yang Tuhan buat. Tu benda kita duduk lalu, kita mikir, syurga ni. Betul lah, ada jalan VIP, ada jalan biasa. Gi hospital kerajaan, tarikh pun tak ada. Gi ke hospital swasta, nak buat bila dia kata. Ditanya kita lalu tarikh. Saya free. Doktor pakar tu kata, doktor pakar ortopedik. Dia kata saya free. Bila-bila boleh? Bila-bila boleh. Tu nak beritahu, kalau dunia gitu, akhirat gitu. Kalau kita lalu kok jalan biasa, jawab dia hisap segala amal kita. Bila dihisap biasanya tak lepas lah hisap di akhirat. Sebab tu ada jalan ekspres, ada jalan laju, jalan syafaat. Salah satu daripada jalan syafaat tu syafaat Nabi. Gitu. Syafaat Nabi. Tu jalan ekspres, jalan laju. Hisaban yasira. Kalau hisap pun hisap mudah-mudah. Sebab apa? Ni VIP aku ni. Orang-orang penting aku. Maka hisap dia mudah-mudah, ringkas-ringkas sudah. Ataupun tak payah hisap. Maka orang ni boleh segera pergi ke syurga bersama dengan baginda Nabi. Gitu dunia kita tengok, akhirat pun gitulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi pun. Cuma tadi nak sebut contohnya ialah contoh macam mana nikmat yang ada di tubuh kita ni. Yang kita boleh bangun berdiri ikut suka kita. Berasa nak duduk, duduk. Berasa nak bangun, bangun. Berasa nak berjalan, berjalan. Berasa nak berlari, berlari.
Berapa banyak nikmat tu tak boleh dicipta oleh manusia walaupun canggih dah teknologi tu. Tak payah belah tulang belakang. Cucuk je. Tapi dengan nikmat tu sebab dia duk biasa dengan kita tak nampak. Tu yang nak lagi pada syurga, nak lagi pada pahala. Padahal nikmat tu sudah cukup dah untuk kita junjung segala perintah Allah Ta'ala. Ni mata sebutir ni. Ni mata sebutir ni. Berapa urat saraf yang ada? Saya hari tu tak mari ngajar sebab mata tak nampak. Kena pagi tu tak boleh tengok cahaya. Langsung tak boleh tengok. Duduk dalam gelap masa tu dalam rumah. Tutup habis langsir ni. Tengok je cahaya telefon ni tak kuat mana dah. Senak lalu mata. Allah besarnya nikmat mata. Sebelah. Bila boleh pergi klinik? Nak pergi klinik pun tak boleh siang hari. Nak pergi terus pergi klinik siang tu. Tak boleh. Sebab apa? Cerah. Senak mata. Tunggu malam. Malam pun pergi pakai spek. Bayangkan nikmat tu. Kita tak ditarik, tak tahu nikmat tu. Pergi malam temu dengan doktor. Tunjuk. Tu pun celak gini depan mata doktor. Sebab apa? Curah lampu ni senak mata. Tak boleh tengok. Doktor bagi ubat titih 2, ubat makan 3. Balik makan seminggu, baru okey. Baru rasa okey. Cuma nampak belah kiri ni nampak makin gelap. Tak tahulah. Tak pergi cek dengan doktor pakar lagi. Cuma nak beritahunya, nikmat mata ni besar. Cukup dengan nikmat tu je kita bangun berdiri beribadat pada Allah Ta'ala. Tak payah dijanji dengan pahala lah. Tapi gitu kita tak nampak. Bila nikmat tak ditarik, ibadat pun main-main. Gitu. Orang yang ada ihsan, dia nampak. Nampak dengan apa? Bukan dengan mata lendar, nampak dengan mata hati. Aku ni duduk dalam nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak cuba bilang nikmat aku, tak boleh. Banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dengan sebab nikmat tu sudah cukup dah. Mu jadi orang baik, mu jadi orang soleh. Sebab tu orang yang buat dosa, engkar pada perintah Allah, sangat-sangat layaklah Allah Ta'ala bubuh dalam neraka. Sebab apa? Tak sedar diri langsung. Tak sedar kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Duduk dalam nikmat, bukan nikmat yang ada di kita saja. Ni, nikmat yang duduk masuk di kita ni. Boleh makan, ada duit, nikmat jasmani, nikmat rohani, bahagianya dan sebagainya lah ada di kita. Semua tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Patutnya ibadat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala tak janji apa pun tak apa. Ibadat macam tu nak ikhlas dipanggil. Tu ikhlas. Baik. Satu. Lepas tu perbicaraan macam mana nak ikhlas. Tu cerita dalam tasawuf lah. Buka kitab Penawar, jumpa. Buka kitab Ihya Ulumuddin, temulah dengan perbahasan ikhlas ni. Baik. Dan tidak khusyuk. Tidak sempurna juga tu. Mengerjakan ibadat yang tidak elok tu. Apa dia? Tidak khusyuk. Khusyuk ni apa pula? Khusyuk ni tetap diri. Tetap diri pula. Tetap hati kita. Tetap hati kita. Tu dipanggil khusyuk. Hati mana? Bukan hati jasmani. Hati jasmani duduk situ lah. Tergantung situ lah. Dia tak pergi ke mana dah. Duduk situ lah hati jasmani tu. Lepas tu hati mana ni? Hati rohani dia panggil. Dalam kitab tasawuf, dalam kitab Penawar ada bahas bab tu. Hati rohani tu. Belum masuk cerita tentang perangai-perangai, dia cerita dulu bab qalbun rohani. Qalbun jasmani yang tu bidang doktor di hospital. Qalbun rohani tu bidang agamawan. Bidang asatizah yang boleh cerita pada kita. Asatizah tak cerita di kedai-kedai. Mana tempat dia cerita tentang qalbun rohani? Masjid surah. Sebab tu kena pergi masjid surah ngaji. Nak perelok, nak perbetulkan qalbun rohani itu. Ni qalbun rohani tetap. Tetap ni maksud dia apa?
maknanya duk sekali dengan kita pada waktu kita buat sesuatu perkara. Kalau waktu tu kita tengah baca Quran, hati kita girata, maknanya tak tetap tu. Sebagaimana tubuh kita, jasmani kita tetap di situ, kita duduk baca Quran, hati kita nak duduk situ juga baca Quran. Baru dia panggil khusyuk. Pas kita duduk dalam surga ni, hati duduk mana? Takut duduk kedai mamak dah. Ataupun duduk mikir, bini pesan apa tadi? So, beli roti gardenia ke apa? Roti gardenia ada baik tak? So beli Nutella ke apa tuan-tuan. Anak nak makan esok, nak pergi sekolah dan sebagainya. Dalam kepala duk mikir tu. Maknanya tak khusyuk tu. Nak tubuh kita duk sini, hati kita pun duk sini. Tu orang yang khusyuk. Kalau kita tengah solat, hati duk solat dah. Baru dipanggil khusyuk. Kalau tubuh zahir duduk atas tikar semayang, berdiri solat, tapi hati girata cari benda yang hilang, hati tak khusyuk, itu dia panggil. Hati girata sampai ke tempat kerja, tengah buat kerja, mikir apa lagi yang tak selesai, apa lagi itu ini dan sebagainya. Maknanya hati itu tak tetap dipanggil, tak khusyuk. Jadi orang yang khusyuk ni, jasmani dan rohani dia berada di satu tempat dan satu fokus. Bila dia duduk semayang je, hati dia pun semayang juga berdiri. Mulut dia sebut Allahu Akbar je, hati dia duduk dengan membesarkan Allah Ta'ala. Zahir dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, hati dia turut sama. Paling-paling tidak kita diajar nak suruh khusyuk, faham maksud. Paling-paling tidak ikut serta dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati pun duk baca sekali Bismillah, Alhamdulillah gitu. Lebih lagi faham maksud. Supaya apa tu? Supaya tak lari, tetap duduk situ. Orang yang lebih lagi saat Bismillahirrahmanirrahim tu kan, terimbau suasana mendengar kalam Allah Ta'ala ketika di alam arwah. Pergi jauh lah dia. Pergi jauh karam dengan Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran tu apa definisi dia? Al-Quran tu kalamullah. Kan gitu kan? Kalam Allah Ta'ala. Bila mula-mula kita dengar kalam Allah Ta'ala? Bila Allah Ta'ala jadikan roh kita dulu lagi. Allah Ta'ala tanya, Alastu bi rabbikum. Seronoknya dengar kalam tu. Kalam Allah Ta'ala, kalam manusia, perkataan manusia yang bersuara merdu. Kita dengar sedap galik dah. Tuan-tuan bayangkan kalam Allah Ta'ala masa roh dengar tu sangat-sangat seronok, merdu dengar. Tu kalau letak di sifat suara manusia lah tu. Kita galik dah dengar kalau suara manusia baca Quran. Kalau sedap-sedap, galik kita. Baca setengah muka, sedap lagi. Tak sedap setengah muka. Tak sedap semuka. Sebab apa? Sedap bacaan dia. Tuan-tuan bayangkan kalam Allah Ta'ala roh dengar. Mari pula daripada Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ada dua sifat Jamal dan Jalal. Tu yang bila Allah Ta'ala tanya, Alastu bi rabbikum, roh jawab lalu, Bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah. Kami bersaksi semua ya Allah. Semua jawab gitu. Roh yang lahir ke dunia ni jadi Muslim, kau jadi kafir. Semua di alam arwah dulu kata, Bala syahidna. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Semua jawab pada Allah Ta'ala. Orang yang teringat kalam Allah Ta'ala di dunia ni, dia baca Quran, kalam Allah Ta'ala juga, terimbau suasana yang ada dulu. Maka dia karam dalam kalam Allah Ta'ala. Galik dia. Galik dengan kalam Allah. Bukan dengan suara pembaca. Bukan dengan suara pembaca. Sebab suara pembaca tu makhluk. Bukan dengan alif bata. Alif bata tu makhluk. Karam dengan makna kalam Allah Ta'ala. Hanya dia pergi dengan kalam Allah Ta'ala. Kalam yang azali. Bukan kalam yang kita tengok ada huruf alif bata dalam Quran tu, tidak. Bukan dengan suara yang membaca tu, tidak. Kita setakat suara tu ya kita dengar.
Tak sedap tu imam ni. Sebab kita karam dengan bacaan imam. Ni dok karam dengan kalam Allah Ta'ala yang didengar sejak azali dulu. Galik, khoya, jauh, gi. Duduk dengan siapa masa tu? Duduk dengan Allah. Hati tetap dengan Allah Ta'ala. Jauhlah beza dengan kita. Sebab tu kita tak khusyuk dengar. Imam ni tak sedap baca. Bila tak sedap kat kita khoya, gi atau waktu kita duduk solat. Ataupun kita sendiri baca. Gi atau tu hati yang tidak khusyuk dia panggil. Hati yang khusyuk tetap duduk dalam solat tu. Menghayati ayat yang kita baca. Menghayati makna. Bahkan orang yang tinggi karam dengan kalam Allah Ta'ala. Karam dalam apa? Dalam makna ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lah. Tu orang yang betul-betul khusyuk pada Allah Ta'ala. Baik. Dan tidak khusyuk, tu contoh bagi orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok tu. Gambaran dia, rupa dia macam mana? Satu tadi tak ikhlas, yang keduanya ialah dan tidak khusyuk. Tidak tetap hati rohani dengan apa yang kita buat, dengan amal ibadat yang kita buat. Baik. Habis dah tu situ. Dua contoh. Isyak dah boleh reti dia. Isyak tu. Dan tawaduk dan tidak tawaduk maksud dia. Tidak ada tawaduk, tak ada sifat tawaduk. Akan datang dia akan sebut lagi. Pergi sikit lagi sampai noktah tu. Sebab dia contoh sini ni. Dan tawaduk, yakni dan tidak tawaduk. Tak ada tawaduk dalam dalam membuat ibadat, buat taat pada Allah Ta'ala. Tawaduk ni apa pula? Tawaduk ni ambil daripada perkataan wada'a. Wada'a ni maknanya meletak diri kita di bawah. Tu tawaduk dipanggil. Itu dipanggil wada'a. Maknanya tawaduk ni meletakkan diri kita ni di bawah. Lawan daripada tawaduk, takabbur. Mengangkat diri. Membesar diri. So tawaduk ni adalah sifat mulia. Sebab apa? Sebab sifat kita yang asal, iaitu daripada tanah. Apa sifat tanah? Mendap. Apa sifat tanah? Membawah. Membumi. Tu dia nak sifat kita gitu. Memang kita asal daripada tanah, daripada bumi. Maknanya, biar ada sifat membumi lah. Biar ada sifat tanah yang ke bawah. Itu. Jangan pula ambil sifat langit. Sifat ulu, sifat atas. Tu bukan sifat kita. Tu yang saya sebut, penyair sebut al-abdu abdun tu. Hamba tetap hamba. Wa in tasama. Walaupun dia setinggi mana pun kedudukan dia, gelaran dia, dia hatta jadi, katakanlah, dia bukan diberi ketinggian dari sudut duniawi, tapi ketinggian dari sudut ukhrawi. Allah Ta'ala bagi dia gelaran. Bagi dia sampai ke tahap wali min awliya'illahi salihin. Walau setinggi itu, dia jadi nabi, jadi rasul, dia tetap hamba. Sebab tu perkataan yang mulia adalah perkataan hamba. Sebab tu Allah Ta'ala guna subhanalladzi asra bi'abdih. Padahal masa tu nak bawa nabi pergi ke mana tu? Tak ada tempat yang paling tinggi manusia pernah capai apa yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad. Tak ada. Tapi dia capai. Gi ke Sidratul Muntaha. Siapa malaikat Jibril kata, mugi aku tak boleh pergi dah, setakat ni aku boleh pergi. Kalau aku selakah lagi, terbakar aku. Jibril kata. Tapi baginda Nabi kita dengan izin Allah Ta'ala boleh naik sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah Ta'ala terima solat. Tinggi kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada baginda Nabi kita. Tapi, tetap sebagai hamba. Istilah yang Allah Ta'ala guna. Subhanalladzi asra bi'abdih. Guna perkataan hamba juga. Maknanya setinggi mana pun mu duduk, setinggi mana pun kedudukan yang aku beri pada engkau, sama ada kedudukan duniawi ataupun kedudukan ukhrawi, tetap engkau sebagai hamba. Mu jadi wali sekalipun, mu hamba aku. Mu jadi nabi sekalipun, mu hamba aku. Sebab tu saya sebut dalam hadis yang Nabi beribadat sehingga bengkok kaki tu,
Nabi mengatakan, aku nak jadi hamba. Afala akunu abdan, Nabi kata. Aku ni hamba. Kok mana pun. Walau Allah Ta'ala bagi gelaran padaku Rasul. Bagi gelaran Nabi. Nabi pula daripada kalangan ulul azmi. Rasul ulul azmi. Daripada 25. 5 yang hebat. Lepas tu daripada ramai-ramai 124,000 orang Nabi tu. Aku yang paling hebat sekali. Paling tinggi sekali. Tapi aku tetap hamba. Tu orang kenal kedudukan dia. Sebab tu dia tak menyombong. Kalau orang kenal, dia hamba. Kok ke mana pun dia hamba. Walaupun dia orang paling besar dalam negara, katakanlah, aku tetap hamba. Orang yang jenis macam ni boleh jadi pemerintah. Sebab apa? Dia tetap junjung perintah Tuhan. Dia tak akan buat ikut kepala dia yang melanggar perintah Tuhan. Sebab apa? Kok mana pun aku diberi kuasa mutlak, katakanlah. Kuasa tanfiz dipanggil. Melaksanakan undang-undang yang ada dalam sesebuah negara. Aku tak akan buat undang-undang sendiri. Aku tak akan memandai dengan kepala aku sendiri. Sebab apa? Setinggi mana pun aku tetap hamba. Orang yang sempurna kehambaan ni lah yang ulama sebut layak jadi khalifah. Yang kita baca dalam kitab apa tu tak ingat. Cuma layak jadi khalifah Allah Ta'ala bila sempurnanya jiwa manusia tu. Sebab tu akhir zaman nanti akan lahir manusia yang bergelar hamba ni lah. Yang Allah Ta'ala datangkan untuk menzahirkan semula Islam. Sekarang ni masing-masing mendakwa. Masing-masing mendakwa aku adil, aku adil. Yang belah A kata aku adil, yang belah B kata aku adil. Tu yang berebut tu. Yang ni tebuk atap, yang ni tebuk lantai. Contoh. Sebab apa? Sebab yang ni kata aku adil daripadamu. Dia kata aku pun adil daripadamu. Aku lebih lagi baik daripadamu. Aku anti tu, aku anti ni dan sebagainya lah. Masing-masing dakwa. Bergaduh tu sebab apa? Sebab masing-masing mendakwa adil. Keadilan ni istilah agama. Adil-adil ni istilah agama. Bukan istilah Melayu kita dah. Bukan kita reka istilah tu. Istilah agama. Adil kalau kena dengan agama. Tak kena dengan agama, walaupun nampak elok, tak adil. Sebab tu orang yang beragama nanti Allah Ta'ala zahirkan. Nabi Isa Allah Ta'ala turunkan. Allah Ta'ala zahirkan Imam Mahdi di akhir nanti. Tu manusia yang betul-betul hamba pada Allah Ta'ala akan melaksanakan keadilan. Tu yang zaman tu, zaman tak ada penerima zakat. Satu, keadilan diagihkan sama rata. Yang kedua, jiwa manusia pada masa tu, jiwa yang tak ada tamakkan harta. Walau ada sikit, cukup. Tu qanaah. Walaupun tak banyak ada pada dia, tapi qanaah cukup. Lepas tu, harta yang banyak diagih sama rata. Pada masa tu, tak ada orang nak terima zakat. Sebab tu ulama suruh kita berzakat sekarang. Nak derma-derma sekarang. Zaman kita boleh buat pahala dengan sedekah. Nanti sampai satu zaman tak ada orang nak. Bagi, aku tak terima zakat. Aku ada dah, cukup dah. Sebab apa? Bukan sebab dia banyak. Tapi kerana jiwa yang cantik. Zaman tu. Zaman tu, zaman keadilan. Nanti Allah Ta'ala akan matikan Nabi Isa. Akan matikan Nabi Imam Mahdi, dan akan dihantar angin yang lembut untuk mengambil semua orang yang ada walau sekelumit iman, mati belakang. Lepas tu tinggallah, tak ada manusia yang sebut nama Allah. Masa tu berlaku kiamat lah, naik matahari belah barat. Cuma nak sebutnya ialah tawaduk, salah satu sifat hamba. Yang kena ada di kita. Bila kita ada sifat tu, duduk mana pun tak apa. Kita bercakap depan orang pun. Kita sedang mensyarahkan ilmu, inovasi yang baru yang orang tak ketemu. Kita yang ketemu inovasi tersebut. Kita cerita dalam keadaan kita sedar kita hamba. Kita tak meninggi diri. Tapi kalau tak sedar diri, tak payah benda baru, kita cepat mengatakan orang bodoh. Sebab apa? Sebab kita nampak kita lebih dari sudut ilmu. Orang-orang ni orang jahil. Kita mengatakan orang bodoh. Tak nak gitu. Tasawuf ihsan dia bawa kita kenal diri kita hamba. Ada ilmu setinggi mana pun, mari daripada Al-Alim. Yang maha mengetahui.
Allah Ta'ala sebut, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang yang dhi ilmin punya ilmu, ada yang alim, ada yang maha berilmu. Yang maha berilmu ni lah limpah kepadamu ilmu. Sehingga mengerti baca alif bata. Cikgu asbab je. Cikgu yang ajar ni alif, ni ba, ni ta, ni a, ni b, ni c. Cikgu asbab je. Ada orang belajar dengan cikgu tak pandai-pandai ABC. Buta huruf. Ada orang tak payah melalui cikgu. Boleh je ngelajar dengan mak dia. Mak dia bukan cikgu pun. Sebab apa? Tak semestinya dengan cikgu itulah kita pandai. Dia hanyalah asbab. Ibu kita boleh jadi asbab, ayah kita boleh jadi asbab kita pandai. Cikgu boleh jadi asbab, pensyarah boleh jadi asbab untuk kita pandai. Kalau tidak melalui mereka pun kita boleh jadi pandai. Siapa yang mengajar sebenarnya? Allah. Itu yang Allah Ta'ala guna. Wa'allama Adam. Dia yang mengajar Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia yang mengajar Adam. Melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat Jibril mari ajar itu ini. Hakikatnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tengok Allah Taala guna. 'Allamal insan, dia yang ajar. 'Allama ni orang tahu daripada kalimah 'allama ni lah keluar isim fa'il dia muallim, kita terjemah sebagai cikgu. Maknanya cikgu yang hakiki, yang sebenar-benarnya ialah Allah Ta'ala. Yang mengajar kita reti, tengok, boleh baca. Cantuman huruf-huruf ni bacanya gini. Cantuman huruf-huruf ni bacanya gini. Siapa? Allah Ta'ala. Bila kita sedar ilmu tu punca daripada Allah Ta'ala, tak ada apa kita. Kita hanya sedang menzahirkan ilmu yang Allah Ta'ala bubuh di hati kita. Tak ada apa. Hanya singgah di hati kita, keluar di lisan kita. Untuk orang ambil manfaat. Ikhlas niat kita pula, orang boleh beramal ibadat, kita boleh pahala melalui asbab tu. Allah Ta'ala jadikan asbab tu untuk kita boleh kebajikan, boleh pahala. Jadi hamba dia. Cuba kalau Allah Ta'ala tak mari tu pada kita, tak ada lah jalan tu pada kita. Tak ada jalan orang boleh beramal jadi baik melalui kita, melalui orang lain. Kita tak ada jalan tu. Rugi. Ni orang boleh kenal agama, boleh reti amal ibadat melalui kita. Salah satu daripada asbab yang Allah Ta'ala nak datangkan kebaikan pada kita. Kita beramal tak ada dah. Orang beramal kerana ilmu yang kita sampaikan. Boleh pahala kita. Tu jalan dia. Baik. Nak sifat tawaduk, ihsan akan ajar pada kita. Sifat tawaduk. Baik. Maka dia kata, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Orang yang tak ada ikhlas, orang yang tak ada khusyuk, orang yang tak ada tawaduk ni, maka dia kata dinamakan dia orang yang mengerjakan ibadat dengan tidak elok tu. Orang yang tidak berbuat elok, maknanya dia bukan daripada kalangan muhsin. Maknanya orang yang tidak berbuat elok, isim fa'il dia ialah muhsin. Orang yang tidak berbuat elok maknanya bukan daripada kalangan muhsinin. Sedangkan muhsinin ni satu darajat yang lebih tinggi daripada mukmin. Sebagaimana yang kita baca dalam minggu lepas tu, ayat dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Ta'ala, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kalau ikutkan, Allah Ta'ala boleh aja buat ayat, inna la nudhi'u ajrahum. Sebab apa? Hum tu dah merujuk kepada alladzina amanu wa amilus solihat. Kami tak akan mensia-siakan amalan orang yang beriman dan beramal soleh. Boleh dah. Tapi dah Allah Ta'ala nak keluarkan satu kumpulan lain daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala nak keluarkan satu kumpulan yang lebih tinggi daripada muslim mukmin, iaitu man ahsana amalah. Orang yang beramal, beriman, beramal dan ada ihsan. Yang tu lebih tinggi, kata Allah Ta'ala. Aku tak akan sia-siakan. Tu besarnya ihsan. Perlu ihsan. Walaupun nama dia hanyalah kesempurnaan pada agama Islam je,
Tapi situlah duduknya ada pahala, tak ada pahala. Baik. Saya baca tuan-tuan bawah tu. Maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana luput syarat kamal. Luput syarat sempurna. Maka tak ada pahala. Semayang dah, sah dah. Semayang tak kena ulang dah. Kita semayang maghrib tadi. Kalau katakanlah dalam semayang maghrib tu riak. Semayang tak kena ulang dah. Kena semayang balik kau saya? Tak kena. Tak diperintahkan pun kita semayang balik maghrib tadi. Tapi pahala tak ada. Sebab apa? Tak ada ikhlas. Bab tu ihsan penting. Kena mengaji bab ihsan. Ataupun kita panggil dengan ilmu tasawuf. Habis itu, sabda Nabi SAW. Dia mari. Hadis Jibril dipanggil daripada Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya wallahu a'lam wa ilmu.